لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Dan yang ketiga, anggota yang wajib kita jaga, yakni perut. Dan memadalah kamu bahawasanya maksudmu akan ibadat. Maka di antara anggota yang wajib kita jaga adalah perut. Yakni dengan arti kata, hendaklah kamu mengisi perut kamu semata-mata untuk menguatkan ibadat. Jadi maksud kamu makan ni untuk menguatkan tubuh badan kita untuk melakukan amal ibadat. Kerana kalau kita tidak makan, maka tubuh kita akan jadi lemah. Maka mungkin kita rasa lemah untuk melakukan amal ibadat. Jadi katanya Imam Al-Ghazali mengatakan bahawa tujuan kamu makan ini adalah untuk menguatkan tubuh badan kamu untuk melakukan amal ibadat. Maka itulah maksud melakukan ibadat. Dan bahawasanya makanan biji amal dan airnya, dan daripadanya nyatalah tumbuhnya. Maka makan dan minum ini umpama amal ini umpama biji, ataupun dikata makan biji amal dan airnya. Maka dikatakan bahawa kalau kita menanam mesti kena ada benih. Biji itu benih lah. Benih, maka ada air untuk menyiraminya, maka barulah tumbuhlah tanaman tadi. Maka demikianlah dikatakan di sini, kalau kita ini menanam satu benih yang tidak elok, maka tidak eloklah jadinya. Jadi kalau kita makan yang tidak elok, maka amal kita pun jadi tidak elok. Jadi makanan yang baik ini menyebabkan seseorang tadi amal ibadatnya diterima oleh Allah. Tapi kalau seorang itu memakan makanan yang diharamkan oleh Allah, maka menyebabkan amal ibadatnya tidak diterima. Nabi SAW bersabda, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula. Mana-mana lahmin, mana-mana daging yang tumbuh daripada hasil yang diharamkan oleh Allah, maka nerakalah layaknya. Jadi kadang-kadang sudah menjaga amal ibadat, sembahyang dan sebagainya, tetapi oleh kerana memakan makanan yang diharamkan oleh Allah, lalulah dia ini akan terhumban ke dalam api neraka. Jadi sebenarnya orang yang melakukan amal ibadat, bukan sahaja dia kena menjaga amal ibadat itu, bahkan dia juga mesti menjaga makanan. Kerana makanan juga memberi kesan kepada amal ibadat yang dia lakukan. Maka apabila jahat benihnya, yakni apabila buruk benihnya, ataupun dengan arti kata benihnya tidak elok, tiada baik adalah ziraknya tanaman, maka tiada eloklah tanaman. Kalaulah benih itu tidak elok, maka tanaman pun tidak elok. Inilah yang dimaksudkan. Yang kita amal itu ibarat benih, kita amalkan. Jadi kalaulah amal itu tidak boleh, yang kita makan itu ibarat benih. Maka kalau kita makan ataupun kita amalkan sesuatu yang tidak elok, maka menyebabkan amal ibadat kita pun jadi tidak elok, tidak diterima oleh Allah. Sebab itulah kita kena melihat kenapa amal kita ini kadang-kadang tidak memberi kesan. Adakah kita ini adakah kita ini tidak menjaga rukun dan syarat ibadat? Jaga. Kalau mengenai sembahyang, perkara yang membatalkan sembahyang cukup jaga. Kalau mengenai rukun-rukun sembahyang cukup kita jaga. Tetapi kenapa ibadat tidak masih lagi tidak memberi kesan? Maka kena tengok anggota kita. Anggota kita, adakah kita ini melakukan dosa melalui mata kita, ataupun melakukan dosa melalui telinga kita, dan ataupun kita melakukan dosa melalui mulut kita? Maka semuanya ini akan memberi kesan kepada amal ibadat kita. Maka dikatakan kalau benih itu tidak elok, maka tanaman pun tidak elok. Tetapi padanya kebinasaan, bahawa binasa atas bumi. Maka dia kata yang kamu tanam tadi akhirnya membawa binasa, maka binasa pada bumi. Bumi itu ibaratnya hati. Kalau kita tanam dalam hati kita benda yang tidak elok, maka tidak eloklah. Maka jadi tidak elok hasilnya. Kenapa timbul hasad dengki? Kerana dalam hati tidak elok. Tidak akan jadi hati yang elok ini adanya hasad dengki dan sebagainya.
Maka kalau kita tanam benih yang tidak elok, maka tidak elok. Sebab itu diambil kira. Sehingga kan kata guru saya, dia kata kalaulah orang yang memasuk itu orang yang tidak sembahyang, akan memberi kesan juga kepada ibadat kita yang memakan daripada makanan orang yang tidak sembahyang. Ini kata guru saya. Dikatakan bahawa kalau makanan yang dimasak itu makanan orang yang tidak sembahyang, akan memberi kesan juga. Akan memberi kesan juga kepada kita. Jadi nak beritahu, kalau begitulah dijaganya orang-orang ahli sufi itu, dijaga makanan tadi. Bahkan dikatakan juga kalaulah dia makan dan yang dia makan tadi menyebabkan bahawa dia ini jadi lupa ataupun lemah ibadat, maka ada yang mendenda dirinya berpuasa setahun sebagai contoh. Kenapa? Kerana sebab makan. Jadi makan inilah kadang-kadang dengan sabit makan kita kuat ibadat, kadang-kadang sabit makan kita lemah ibadat. Kita menjadi kuat ibadat kerana di siang hari bulan Ramadan sebagai contoh, ataupun orang yang berpuasa kerana kurang kita makan ataupun kita tidak makan berpuasa, kadang-kadang semangat ibadat itu kuat. Tetapi apabila kita berbuka puasa, kita makan banyak-banyak, akhir kali nak sembahyang tarawih pun jadi malas. Dia akan jadi macam tu. Maka dikatakan di sini, maka tiada dapat kemenangan selama-lamanya. Dia tidak akan mendapat kemenangan. Maknanya orang yang ahli, orang yang melakukan amal ibadat dalam waktu yang kuat makan, dalam waktu yang sama dia orang yang kuat makan, ia tidak akan mendapat kebaikan dalam ibadat dia. Lalu ada dalam satu hadis, saya terbaca dalam satu hadis mengatakan bahawa Nabi tidak suka seorang ahli ibadat yang perutnya gemuk. Lalulah dikatakan bahawa sebaiknya kalaulah dia makanan tadi yang dimakan yang lebih-lebih itu diberi kepada orang lain. Maknanya sebaiknya dia makan sedikit-sedikit lalu diberikan kepada orang lain, itulah yang lebih baik. Jadi yang dikatakan orang yang gemuk itu gemuk yang menyebabkan dia ini malas beribadat kepada Allah. Malas beribadat kepada Allah Ta'ala. Dan orang yang kurus pun ada juga yang malas beribadat. Tetapi dia dikatakan ini ghalib, kebiasaannya begitu. Dan bumi di sini iaitu hati. Di hati kita. Jadi hati kita naklah ditanam yang baik-baik. Bila hati kita ini ada benih yang baik-baik, maka akan menghasilkan tanaman yang baik-baik. Kalau hati kita hati yang baik, akan melahirkan amal yang baik-baik. Maka sebab itulah kita disuruh agar menjaga hati kita. Dan daripada yang demikian, barang yang sampai kepada kami daripada Ma'ruf Al-Kurki, kursi. Kursi itu salah. Setahu saya seorang ulama bernama Al-Kurki. Cuba ada kitab-kitab lain siapa ada kitab? Dalam kitab ni si. Sebab setahu saya ada seorang ulama tasawuf dibaca dengan Kurki, bagi atas. Saya baca baik depan ya. Bagi atas. Kurki, bukan si, bukan sim, ko. Ada kitab lain ko Ma'ruf Al-Kurki ni bukan nama sebenarnya pun saya tak ingat. Nombor kad penalan dia pun saya tak tahu. Maknanya. Jadi dia ini katanya ibu bapanya adalah orang Yahudi asalnya. Lalulah ibu bapanya menyuruh dia belajar ilmu dia, agama dia lah. Tapi dia ini orang yang dia dapat hidayah Allah, tidak suka belajar, hatinya tidak berkenan. Lalulah dia ini dipukul oleh gurunya. Guru ni hak ajar ilmu Nasrani ni lah. Lalu dia pun larilah dia. Bila lari dia ini, lari tak balik-balik sehinggalah ibu bapanya rindu. Dan ibu bapa dia mengharapkan agar dia balik.
Kalau dia balik ikutlah, dia nak apa-apa nak ikut anak dia. Biasa dah selalu rindu lama, sehinggalah baliklah dia. Balik dia berjumpa dengan seorang guru. Akhirnya dia belajar dan menganut agama Islam, lalu menjadi alim ulama. Dia balik rumah, ibu bapa dia sangat rindu pada dia, dah lama dah. Lalulah dia pun ketuk pintu. Bila ketuk pintu, ibu bapa dia pun tanya, siapa kat luar sana? Dia kata Ma'ruf. Ma'ruf ni sudah diketahui. Kalau kata Ma'ruf ni sudah dikenali. Dia kata Ma'ruf. Ma'ruf ni dah tahu dah. Bila kata Ma'ruf tu dengar suara ayah pun memang ya Ma'ruf sungguh. Ma'ruf ni sudah diketahui lah. Gua tengok memang anak dia. Lalu bila anak dia, ayah dia sangat suka, mak dia sangat suka, rindu. Akhir kali kata, aku mundur saja, aku ikutmu, jangan mu lari sudah. Lalulah anak dia kata, kalau gitu minta ayah dan mak masuk Islam. Akhirnya mak ayah dia pun masuk Islam lah kedua-duanya. Jadi daripada Ma'ruf al-Khawqi, bahawasanya berkata ia, apabila puasa engkau, maka tilik atas apa suatu engkau berbuka puasa. Apabila kamu berpuasa, nanti kamu berbuka puasa, maka kamu tilik daripada mana yang kamu ini berbuka puasa, ataupun atas apa, tujuan apa kamu berpuasa. Ke saja-saja tahan lapar dahaga? Bukan saja-saja. Maknanya atas apa kamu berpuasa? Atas tujuan Allah ataupun mengikut kehendak Allah. Dan pada siapa engkau berbuka puasa? Untuk siapa kamu berbuka puasa ini? Untuk Allah Ta'ala. Dan dia kata, makanan siapa engkau makan? Makanan siapa yang kamu makan? Makanan Allah. Jadi katanya Ma'ruf al-Khawqi ni mengatakan bahawa setiap kali kamu berpuasa, kamu kena ingat ketika berbuka nanti kamu berpuasa ni untuk siapa? Tujuan apa kamu berpuasa? Dan makanan siapa yang kamu berbuka puasa tadi? Maknanya hendaklah sentiasa dalam mengingati Allah Ta'ala. Jadi kita memanglah disuruh agar kita ini menahan lapar dahaga puasa. Tetapi kita juga disuruh berbuka puasa mengikut yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Dan memang kita dilarang makan banyak-banyak ketika berbuka puasa. Sehingga kan Nabi SAW bersabda, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'atashu. Betapa ramai orang yang berpuasa tetapi dia tidak dapat apa-apa daripada dia berpuasa, kecuali dia hanya dapat lapar dan dahaga sahaja. Maka berdasarkan hadis ini, masa saya belajar dahulu, saya sempat bertanya dengan syekh saya, orang yang macam manakah yang mereka itu berpuasa tetapi tidak dapat apa-apa? Lalu dia pun memberitahu beberapa jenis orang yang berpuasa. Lalu dikatakan di antaranya, apabila seorang itu berbuka, maka dia lupa akan Allah. Lalu dia berbuka mengikut hawa nafsunya. Lalu berbuka macam-macam, banyak dia makan. Bagian nasi itu 3 pinggan, kuih itu 2 pinggan. Maka airnya 5 pinggan. 5 pinggan, 5 gelas. Baru ni ada seorang itu dia kata berbuka puasa air saja 8 gelas. Oh, banyak minum air, masya-Allah. Jadi akibat dia makan bila berat-berat. Kita ni begini, kalau kita dibebani oleh sesuatu benda yang berat, maka memang kita payah nak bangun pun payah, sebab kita telah dibebani dengan sesuatu yang berat. Jadi apabila kita telah dibebani dengan makanan, minuman yang banyak-banyak, nanti malas kita beribadat kepada Allah. Lalu ulama mengatakan bahawa kalau orang itu banyak makan, yang pertama dia akan banyak tidur. Banyak tidur dia sebab dia banyak makan. Maka yang kedua menyebabkan dia ini malas beribadat kepada Allah. Memang malas beribadat apabila banyak makan.
Jadi malas kita nak buat ibadat. Sebab apa? Banyak makan ini membawa keletihan juga. Letih jadi tubuh letih. Dengan penuh dengan makanan jadi makan. Walaupun makanan itu makanan yang halal. Kita makan ini, ada makan jadi wajib. Seperti kalau kita tak makan mati. Itu wajib. Makan untuk dalam keadaan darurat untuk hidup, itu wajib makan. Maknanya. Ada makan sunat. Sunat kita makan. Yang ini ketika kita dalam keadaan lapar. Sama ada lapar ataupun bersangkutan lapar makan. Dan disuruh juga kita jangan makan terlalu kenyang. Dipenuhi dengan 1/3 makanan sebagai contoh daripada perut kita. Dan makanan kita itu makruh kalau kita makan. Kalau kita makan tadi banyak-banyak, makan banyak-banyak walaupun halal. Banyak-banyak walaupun halal. Dan juga makanan tadi menjadi makanan tadi yang kita makan itu jadi haram. Kalau kita makan sampai melampaui batas, sampai belohok pula tumbik balik. Sampai dah nak isi dah. Sampai nak bangun pun dah roh. Itu tak boleh tu makan macam tu. Ini bukan sudah jadi ikut nafsu dan ikut syaitan kalau makan banyak-banyak. Maka dia kata jadi lemah. Kuat. Yang pertama jadi menyebabkan kuat tidur. Yang kedua lemah beribadat kepada Allah. Yang ketiga lemah mendapat ilmu ataupun lemah menghafal. Ataupun suka memahami ilmu dengan sebab banyak makan. Betul. Kalau anak-anak kita nak puasa, suruh dia berpuasa. Kalau dia rasa tak boleh nak puasa, suruh dia makan sikit. Apabila dia nak menghafal. Menghafal. Dahulu pernah satu ketika semasa saya menjadi muda di Kuala Berang dahulu. Masa tu umur saya 29 baru. Jadi muda. Jadi timbul masalah mengenai pelajar-pelajar ini payah hafalan. Sampai kata dia, saya pun payah tadi. Payah hafalan. Jadi payah hafalan, saya pun tak tahu nak buat mana. Nak beli obat mudah hafal pun dah ada. Orang kata obat cerdik. Macam-macam. Jadi kita mencadangkan mengatakan bahawa supaya berpuasa sunat Isnin Khamis. Isnin Khamis. Mereka pun puasa sunat. Maka ketika hari berpuasa sunat itulah hari mereka menghafal. Digalakkan begitulah. Menghafal. Tapi alhamdulillah. Lalu ternyata bahawa oleh kerana dia banyak berlapar menghafal dalam keadaan lapar, lebih cepat hafalan kalau dibanding dengan dalam keadaan kenyang. Kata guru saya, dia kata kalau kamu ingin menyampaikan kuliah ilmu, maka sebaiknya dalam keadaan berlapar. Tapi tadi lapar dah ni, makan juga. Maknanya niat nak berpuasa, terlupa mari fikir nak sambung ke tak sambung. Tengah-tengah sedap, sambung je makan. Bukan sambung apa, sambung makan. Jadi nak beritahu begitu keadaan dia. Kalau orang tu banyak makan, dia payah faham ilmu sebenarnya. Ini kata ulama. Dan orang yang banyak makan ini menyebabkan dia panggil dia membangkitkan syahwat. Maknanya akan memikirkan perkara-perkara yang tidak elok kalau orang itu banyak makan. Dan orang yang banyak makan ini menyebabkan banyak penyakit. Bandingkan dengan. Sebab itu pernah satu ketika ada ulama-ulama, saya tak ingat dah khalifah mana, dia kumpul ulama-ulama. Dia tanya mengenai ubat penyakit-penyakit. Lalu mereka mencadangkan, semua orang-orang alim mencadangkan, kami mencadangkan agar sentiasa makan buah kurma. Kami mencadangkan agar sentiasa minum air zam-zam. Kami mencadangkan agar sentiasa semua sunah-sunah Nabi, agar sentiasa bersugi. Kami mencadangkan agar sentiasa. Habis mereka mencadangkan itu daripada sunah-sunah. Makan buah zabit, buah zaitun dan sebagainya. Lalulah ada seorang ulama yang paling alim di kalangan mereka diam. Lalu bila diam ditanya, bagaimana pandangan kamu?
pada pandangan saya, yang paling mujarab sekali adalah kurangkan makan. Dia kata kurangkan makan, itu paling mujarab sekali. Banyakkan berpuasa ataupun kurangkan makan. Dia kalau kita boleh berpuasa, berpuasa. Kalau rasa tak tahan berpuasa, kita kurangkan makan. Kurangkan makan. Jadi tujuan kita berpuasa untuk melahirkan takwa, supaya bila kita berpuasa nanti ringan tubuh badan kita nak buat ibadat. Sebab itu dia kata kalau makan banyaknya lemah buat ibadat ni jadi berat sebenarnya. Jadi disuruh kita berpuasa. Tapi kalau tidak boleh berpuasa, maka melalui jangan makan terlalu banyak. Kerana makan terlalu banyak ini sebenarnya melemahkan kita dalam melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak beritahu, bila makan banyak akan cepat mengikut hawa nafsu. Hawa nafsu dan juga akan mengikut kehendak syaitan. Jadi walaupun makanan yang dimakan itu makanan yang halal. Lalu dikatakan lagi, maka beberapa orang yang makan satu suap, maka terbalik hatinya. Terbalik hatinya daripada barang yang ada atasnya, tiada kembali kepada halnya selama-lamanya. Jadi sabit makanan juga. Kadang-kadang orang yang ahli ibadat, sabit dia makan. Ada juga orang itu dia selalu sembahyang malam, tapi kadang-kadang bila tersalah makan, tak mampu dia sembahyang malam. Kerana sabit makanan. Kerana sabit makanan, boleh orang yang baik, yang selalu menjaga makanan, lalu dia pergi. Pernah satu ketika dalam Khalifah Harun Rashid, saya tak ingat dah. Masa satu ketika itu, ada orang kafir nak menyerang kerajaan Islam ketika itu. Lalu dia panggil ulama-ulama untuk berunding. Tapi bila ulama-ulama berunding tadi, akhir sekali dia jamu makan. Jamu makan. Lepas pada tu, lepas dimakan, lepas ulama-ulama tadi makan sekali, lalulah yang dia berunding tadi nak berdamai, jadi tak mau damai, nak berperang lalu. Dia pun rasa pelik lah. Tadi berunding nak berdamai, tapi nak berperang. Kata orang-orang yang beri makan dia, yang kamu makan itulah daging khinzir. Dia pergi kepada ulama-ulama, dan aku tahu, dia kata, kalau siapa yang memakan daging ini, doanya sudah tidak lagi mustajab. Kata orang kafir ini. Lalu berperang, kalah betul. Orang Islam kalah. Orang Islam kalah. Jadi inilah yang diambil oleh orang-orang kafir untuk melemahkan umat Islam. Sehingga kan hari ini kita dapat tengok makanan. Jadi tidak heran makanan dicampur dengan perkara-perkara yang tidak elok. Macam orang makan dahulu. Tiba-tiba makanan dia ada lemak dia, ataupun tu dia dah sebagainya, sama ada daging dia sendiri ataupun lemak dia sendiri. Tujuan dia untuk melemahkan umat-umat Islam. Kerana mereka dapat kaji, mereka buat kajian. Kita ini kalau ada sesuatu yang haram di dalam tubuh kita, ini menyebabkan kita jadi lemah buat ibadat. Dan orang yang banyak makan ini, doa dia yang seterusnya, tadi saya yang berapa dah? Doanya suka dimustajabkan oleh Allah ataupun tidak dimustajabkan. Orang yang banyak mustajab doanya, orang yang banyak berlapor. Maknanya, dan membanyakkan makan ini boleh menggelapkan hati. Banyak makan. Walaupun kita makan ini makan yang halal, kita tak bercakap makanan yang haram. Makanan yang halal. Kalau kita makan makanan yang haram, nescaya doa kita sudah tidak dimustajabkan lagi. Lalu dikatakan di sini boleh terbalik hati. Terbalik hati. Orang yang sudah menjadi baik kadang-kadang menjadi buruk akhlaknya dengan sabit apa? Dengan sabit makanan. Kadang-kadang orang yang hatinya sudah baik, sudah mau lagi memikirkan perkara-perkara yang tidak elok, tapi dengan sabit makan, akhirnya jadi terbalik hatinya. Dan tiada kembali kepada halnya selama-lamanya. Tak kembali dah. Dia jadi macam tu pula. Jadi dah terbalik jadi ahli ibadat kepada ahli maksiat, sebagai contoh. Dan yang jadi tak terbalik sabit makan tu apa? Kalau orang buat maksiat, contohnya dia minum arak, boleh balik mudah sebab dia tahu kesalahan dia. Dia tahu dah, aku ini jahat sebab minum arak sebagainya. Sebab jahat sebab apa?
sebab berzina, jahat sebab apa? Sebab berjudi, jahat sebab apa? Dia nampak. Jadi kalau nak jadi baik, dia tinggal benda ni. Tapi kalau dia makan, dia tidak menyedari bahawa dia sudah makan perkara-perkara yang tidak elok. Sebab itulah mengikut ulama-ulama sufi, di antara orang tu kalau dia nak menjaga hati dia, dia mesti kena menjaga makan. Bukan menjaga makan kena tanya sama orang lain, makanan daripada mana? Siapa nak makan pun susah, bukan begitu. Maknanya kita kena jaga. Selagi mana ada timbul syubhat di dalam hati kita, ataupun ada dalil-dalil yang menyebabkan orang itu daripada itu, maka jangan makan. Ataupun hendaklah kita menjaga. Walaupun kita tengok mendapati kalau makanan tadi kita memanglah tidak perlu siasat begitu rupa. Walau bagaimanapun kita mesti juga kena jaga makanan-makanan agar kita punya amal ibadat kita lebih selamat, dan agar hati kita tidak dikotori dengan kotoran-kotoran daripada makanan yang tidak elok tadi. Maka dikatakan di sini, dan beberapa daripada satu makan ni sama ada satu makanan ataupun satu suapan. Tapi saya tengok dalam kitab Arab dia panggil al-aqlah, bermakna al-luqmah. Luqmah ni satu suapan. Satu makan, satu suapan yang mengharamkan yang menegah. Yang menegah menegah berdiri malam, jadi tidak boleh sembahyang malam kerana makan ni. Sebab itulah orang-orang dahulu dia menjaga. Saya orang yang tidak suka juga makan di kedai dahulu. Tapi bila kita berdakwah, duduk di pondok dahulu, Allah tidak mahu makan di kedai. Bila kita dakwah, bila kita dah mengajar di masjid-masjid ni, jadi tiap malam anak oi ajak, mari ustaz. Jadi terbiasa pula dah ni keadaan. Tapi kalau tidak ada apa-apa, memang kita tidak mahu. Makan-makan di kedai-kedai dan sebagainya, bukan bermakna tidak elok. Kita tidak kata makanan di kedai itu haram, tidak. Maknanya, tapi kadang-kadang kita payah nak menjaga. Sebab bila kita mengkajinya, kadang-kadang tukang masaknya tidak sempat sembahyang. Di antara waktu maghrib dan isyak tu kadang-kadang tidak sempat sembahyang. Pada isyak tu boleh ditakwilkan lagi, mungkin isyak nanti balik dia sembahyang. Lepas tu makanan-makanan pun hari ini dari segi kebersihan pun perlu diambil kira dan sebagainya. Tapi tidaklah kita katakan kita tidak menghukum tidak makan di kedai itu haram, tidak. Saya pun makan di kedai. Tapi kalau kita katakan bahawa kalaulah kita ini menjaga makanan, itulah sebaiknya. Al-Imam Nawawi dia ini orang yang sangat menjaga makanan, sehingga kan dikatakan dia tidak makan kecuali makanan daripada rumah dia. Dan bapa dia ni mengembala kambing, dan dia makan kambing daripada tu. Selagi mana kambing ada binatang daripada keluarga dia makan, dia tak makan lagi hak luar. Begitu sekali dia menjaganya. Dan pernah berlaku kepada saya sudah lupa, Imam Syafi'i ke Imam Nawawi, wallahualam saya lupa, yang mengatakan dia ini, kalau Imam Syafi'i ini orang yang sangat kuat menghafal maknanya, dan dia membaca itu umpam menghafal, dia baca cepat ingat. Jadi dah keadaan macam itu, ingat pun cepat, tapi tak secepat macam biasa. Lalu dia fikir, apakah yang menyebabkan hafalan dia agak lemah sedikit kalau dibandingkan dengan dulu. Kaji rupanya dia telah makan daging kambing. Jadi makan daging kambing itu bila ditanya tuan dia halal daripada tuan dia tidak ambil yang orang. Hanya kambing itu pernah terlepas dan termakan tanaman daripada orang lain. Itu saja maknanya. Jadi kambing tadi dah termakan tanaman orang lain. Jadi tuan dia ini ambil sembelih beri makan. Itu pun telah memberi kesan. Dan kalau begitulah sudah memberi kesan, bagaimana dengan makanan kita hari ini? Ya, macam-macam campuran dan sebagainya. Maknanya, walau bagaimana, kalau kita mampu jagalah sebaik-baik makanan, agar amal ibadat kita makin baik. Maka dikatakan makanan ini juga
boleh menghalang daripada berdiri malam, maka diharamkan berdiri. Maka diharamkan berdiri setahun. Kat mana baca? Berdiri. Mengharamkan berdiri malam. Dan beberapa daripada satu pandang menegahkan membaca akan surah. Surah ni mungkin Quran lah. Kalau pandang yang tidak elok ini, jadi malah membaca Quran. Benda yang pandang tidak elok. Lebih-lebih lagi hari ini macam-macam ada. Hari ini dengan televisyen ya. Dengan apa lagi ada? Dengan internetnya, dengan surat khabarnya. Surat khabar pun masya-Allah gambar. Maknanya surat khabar. Padahal itu dah makna umum dah. Jadi sekarang ni aurat sudah tidak terjaga hari. Sekali lalu memandang perkara-perkara yang tidak elok. Memandang perkara yang tidak elok ini akan memberi kesan juga kepada ibadah. Ini kita bicara dahulu dalam bab mata. Tapi dia kaitkan di sini, makan, kalau sabit makan menghalangkan ibadat, menghalangkan sembahyang, pandang menghalang membaca. Dan bahawasanya hamba makan akan satu makan, maka diharapkan berdiri setahun. Maknanya berdiri setahun. Maka lazimkan olehmu wahai laki-laki dengan menilik yang halus dan memeliharakan sehingga pelihara yang sangat-sangat pada makanan kami. Kadang-kadang kita makan satu suapan, setahun kita orang nak bangun malam. Ada kadang sabit dengan makanan. Sebab tu nak cari orang semayang malam hari ni payah dah. Orang bangun malam tengok TV bola ada. Maknanya kakak bangun berapa tengok TV, tengok bola, itu ada. Tapi kalau nak bangun semayang malam, payah. Nak cari orang, Allah payah. Jangan kata orang awam, nak cari ustaz semayang malam pun payah. Ustaz yang cakap ni dia tidur semua. Semayang malam yang payah. Maknanya. Jadi nak beritahu, kerana sabit makan. Maka dikehendaki wahai laki-laki. Kenapa disebut laki-laki? Kerana laki-laki ini terdiri daripada ahli-ahli keluarga, suami-suami. Kalau suami tadi memberi makanan yang elok kepada isteri, maka eloklah amal ibadat isteri tadi. Kalau suami tadi memberi makanan yang tidak elok, maka tidak eloklah maknanya amal ibadat isteri tadi. Begitu juga suami ini akan memberi makan kepada anak-anak. Kalau beri makanan yang baik-baik pada anak-anak, insya-Allah anak-anak ini juruh molek. Maknanya molek insya-Allah. Tapi kalau beri makanan yang tidak elok, kadang-kadang membawa kepada masalah anak-anak tadi. Itu pun sekarang beri kesan. Sebab tu kita kalau ada apa-apa kita kena kaji habis. Kaji kita kena kaji kau diri kita. Kaji diri kita, bagaimana kita boleh jadi kita kerana banyak maksiat mata, boleh jadi kita kerana banyak maksiat telinga, boleh jadi kerana kita banyak maksiat mulut, tangan dan kaki dan seumpamanya. Ataupun boleh jadi kita tidak menjaga makanan, boleh jadi itu pun semua kena kesan. Dan ada juga yang jadi masalah itu bukan kerana kita, kerana anak kita salah pilih kawan pun ada juga. Memang dia yang salah pilih kawan. Kita dah hadirin, dah didik sebaik-baik. Daripada awal kita beri agama, tapi anak kita salah pilih kawan. Itu pun kita kena tengok. Boleh jadi bukan daripada kita, boleh jadi memang daripada anak kita yang tersalah memilih kawan. Jadi nak beritahu, walau bagaimanapun kita kena jaga makanan tadi, kerana makanan ini itu perkara yang besar. Lalu dikatakan bahawa kalaulah dipenuhkan makanan, maka yang lain semua bergerak. Mata pun mikir nak tengok, pakai telinga pun main ligir, mulut pun memang nak cakap atau molek, tangan dan kaki pun jadi gitu, dia kata. Tapi kalau kamu jaga yang ini, jaga perut, isi perut tadi, jaga betul-betul, maka hati jadi molek. Bila hati jadi molek, maka tertahan semua sekali. Dia akan jadi macam tu. Sebab itulah Nabi suruh kepada anak-anak muda, remaja-remaja, Nabi suruh, ya ma'syarah syabab, wa falyatazawwaj, wahai anak-anak muda, hendaklah kamu berkahwin. Kalau kamu ada, dia panggil dia bekalan. Kalau kamu ada
bekalan lah maknanya. Fa innahu araddu lil basar, kerana sesungguhnya dia itu memejamkan pandangan kamu. Dan juga dia boleh menjaga maruah kamu kalau kamu ini berkahwin. Tapi kalau kamu tidak ada bekalan, mana tidak ada duit ke, tidak ada harta, maka hendaklah kamu berpuasa. Hendaklah kamu berpuasa. Kerana puasa itu fa innahu wijaun, kerana dia adalah perisai. Maka Nabi suruh apa? Suruh berpuasa kalau seorang itu tidak mampu. Kerana apa? Kerana sampai dia menahan lapar ni, dia akan terjaga semua sekali. Bahkan dikatakan ibu segala kejahatan duduk di perut. Bukan duduk di perut ni, perut tak salah. Daripada makanan-makanan yang diharamkan, ataupun sama ada makanan tu makanan yang diharamkan ataupun makanan yang berlebihan. Islam ni dilarang kita yang pertama makan makanan yang haram, termasuk ia makanan yang syubhat. Yang kedua, makan makanan yang terlalu banyak. Siapa memberati tubuh kita untuk melakukan amal ibadat. Maka dikatakan di sini hendaklah kita agar menjaga makan. Ada juga orang menjaga makan tetapi untuk menguruskan badan. Menjagakan makan. Lalu dibeli obat. Hari ini popular, hari ini kita tengok di surat khabar. Maknanya masing-masing nak kuruskan badan. Payah kita nak cari orang yang kurus nak gemukkan badan. Payah. Maknanya betul, ada orang yang makan pun dia puasa, dia tahan, memang dia tak kurus pun. Mereka keturunan dia begitu. Tapi ada orang yang makan banyak, saya mana pun tak gemuk-gemuk. Kata orang heran, Allah makan banyaknya tapi kurus dia orang. Ni keturunan. Yang disuruh tu bukan kerana jaga badan, itu bukan itu yang dikehendaki. Yang dikehendaki adalah ibadat. Kerana kadang-kadang mengganggu ataupun menghalang kita daripada melakukan amal ibadat. Maka dikatakan di sini tidak semestinya orang yang gemuk itu terhalang, maknanya lemah di ibadat. Ada juga orang yang tubuh besar kuat beribadat. Dan tidak semestinya orang yang kurus ini kuat ibadat, tidak juga. Kadang-kadang yang kurus pun malas juga beribadat. Tetapi ghalibnya sampai terlalu makan banyak ini akan menyebabkan orang itu jadi lemah melakukan amal ibadat kepada Allah. Baik, kita tengok. Maka dia kata, pelihara sangat-sangat pada makanan kamu, jika ada bagimu dapat penolong dengan hatimu. Maknanya kerana kamu menjaga makanan tadi akan menolong kepada hati kita. Dan cita di dalam ibadat, dan berasa cita dalam ibadat ni, berasa keinginan dalam melakukan amal ibadat, ataupun berasa berseronok dalam melakukan amal ibadat. Ya, kalau kita kurang makan ini, dia jadi tubuh jadi ringan untuk beribadat. Dia jadi ringan beribadat. Jadi kurang makan ini, hati kita pun jadi mudah. Kalau berzikir itu pun dalam keadaan mudah mengingat Allah Ta'ala. Lepas tu disuruh kalau berzikir itu biar dalam keadaan lapar. Lepas zikir tak apalah kenyang-kenyang. Lapar. Supaya apa? Biar supaya hati kita ini mudah menerima zikrullah, mengingati Allah Ta'ala. Dalam keadaan lapar. Yang dilarang, jangan terlalu lapar sangat. Lapar sangat jadi tak nak tunggu. Kita nak semayang dalam keadaan lapar sangat pun tak boleh juga. Sehingga disebut di dalam hadis mengatakan bahawa kalau ada makanan itu datang, makanan malam itu datang, tiba-tiba kamu nak mengerjakan sembahyang, mana dulu makan ke sembahyang? Makan dulu ke sembahyang? Makan disuruh makan dulu. Ni kena ingatlah. Lalu kalau ada makanan, orang kata, Ustaz, kalau ada waktu sembahyang dengan makan dulu. Lalu ditakwilkan oleh ulama hadis ini. Saya tak ingatlah hadisnya dalam bahasa Arabnya, tapi maksud dia begitu. Fabda'u bil asya. Maknanya apabila datang asya ni makanan malam. Kalau isyak semayang malam, maya isyak. Maya malam, maya isyak. Kalau bagi atas asya maknanya makanan malam, isyak maknanya isyaknya semayang, maya isyak pada waktu malam. Kalau datang makanan malam, tiba-tiba datang waktu semayang, maka hendaklah kamu mula dengan makan. Ni kena ngapa?
Supaya apa? Supaya kita ingat. Nanti apa-apa boleh kita makan dulu. Nanti kita baca hadis, Ustaz ingat dalam hadis Nabi. Oh, mari ingat. Apabila datang kepada kamu asyak, fabda'u bil asyak, maka mulakan dengan makan malam. Maknanya baik. Kadang-kadang kalau kita buat jamuan, contohnya lepas isyak kita nak jamu, makanan tu sudah sampai sebelum isyak. Betul tak? Tapi kita sembahyang dahulu. Lalu ulama mengatakan begini, yang disuruh makan dulu. Kalau sampai kita tak makan, kita teringat ke makanan. Kita akan takbir, sedapnya bau nasi minyak. Mana bau. Maka ayat macam ini disuruh kita supaya makan dahulu. Disuruh kita makan dahulu. Tapi kalau kita sudah tidak ada apa-apa, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Yang kedua yang dikatakan makanan dimula dengan makanan kalau makanan itu terhidang. Tapi kalau makanan itu belum terhidang, maka kita sembahyang dahulu. Jadi kalau kita terlalu lapar pun dilarang juga, terlalu kenyang lagi-lagi dilarang. Dalam keadaan sederhana sahaja. Sebaiknya lapar yang tidak memberi kepada terganggu dalam melakukan ibadat kepada Allah. Lalu disuruh kepada kita ni agar sentiasa dalam keadaan lapar supaya dapat menegah kita ataupun dapat kita menumpu pada amal ibadat. Jadi dengan sebab lapar ini kita akan rasa dapat tolong hati kita untuk ingat Allah dalam ibadat, dan kita dalam ibadat rasa keinginan dalam melakukan amal ibadat. Maka Tuhanmu inilah pada asal makanan ibadat bagi Tuhan kamu. Maka inilah pada asal makanan hingga ada pada jalannya, kemudian lazim atasmu dengan adab. Jadi nak beritahu, inilah yang disuruh kita makan. Disuruh kita makan ini untuk menyebabkan kita ini boleh menumpukan kepada ibadat. Tapi jangan makan sampai oleh tumpu ibadat. Makanlah setakat mana yang kita nak makan untuk kita tumpukan amal ibadat. Tapi kalau kita makan banyak, okay, rugi pula. Ataupun bila kita makan tadi, kita kena ingat, makan yang kita makan ini kita kena niat agar makanan yang kita makan tadi boleh menguatkan kita amal ibadat kepada Allah. Jadi nak makan, baca bismillah, baca doa. Kata guru saya, kalau doa makan tu jangan panjang-panjang Ustaz. Dia takut saya baca doa panjang. Dia kata Ustaz ni baca doa panjang-panjang semua. Jadi kalau makan tu jangan doa panjang-panjang. Kalau makan doa panjang-panjang nanti saya makan dulu. Maknanya. Jadi doa makan pendek-pendek. Jadi kita baca doa dahulu. Bacalah doa. Baca doa. Lepas tu makan. Makan, kemudian lepas daripada makan, makan hendaklah menggunakan tangan kanan. Walaupun kita makan sudu pun dengan tangan kanan juga. Maknanya. Kemudian bila lepas makan hendaklah kita minum. Kalau ikutkan dalam kesihatannya, lepas makan jangan terus minum. Biar lama sikit beberapa minit barulah kita minum. Maknanya minum air. Kecuali lekat tak apalah. Dan minum pula dengan tangan kanan, dengan tangan kiri. Minum pun dengan tangan kanan juga. Kemudian kena jagalah adab-adab makan. Jangan bergelojoh adab makan, jangan bergelojoh. Dan hendaklah mengikut, kena jagalah tata tertibnya. Dan jika tiada, adalah kamu orang yang menanggung bagi makanan dan yang sia-sia bagi hari. Kalau kita makan makanan banyak-banyak, akhir sekali, ataupun kita ni jenis makan yang menyebabkan kita ini lalai beribadat, maka makanan itu dikira sia-sia, tak beri manfaat ataupun tak beri kekuatan untuk melakukan amal ibadat kepada Allah. Maka dia kata, kerana kami ketahui dengan nyata bahawasanya ibadat tiada datang daripada sesuatu apabila penuh perutnya. Maka termasuk juga kalau banyak makan, hilang kelazatan, kenikmatan ibadat. Siapa yang banyak makan, dia akan hilang kelazatan ataupun kenikmatan melakukan amal ibadat. Jadi kalau kita makan sedikit, kita boleh uji selalu. Kalau kita makan bulan Ramadan sedikit, bulan Ramadan buka puasa kita makan sedikit,
nanti laju kuat kita sembahyang tarawih. Tidak ada masalah. 20 rakaat itu rasa biasa saja. Tapi kalau kita makan banyak-banyak, kita sembahyang 20 rakaat, kita angkat takbir, kita dah kira dah 18 lagi. Dah kira, oh lambatnya. Ataupun bila kita makan kenyang, kita akan cari sini 8 ke 20? 20, banyaknya 8 dah. Ataupun orang lain sembahyang 20, dia mau sembahyang 8, nampak kenyang dah Ustaz. Jangan. Jadi yang dikehendaki ibadat itu dikehendaki. Bukan makan itu yang dikehendaki, ibadat itu yang dikehendaki. Maka dia kata orang yang makan banyak ini akan menghilangkan kelazatan dalam ibadat. Sebab itulah Allah Ta'ala menyuruh berpuasa dan disuruh di bulan Ramadan berpuasa. Kalau tidak ada bulan Ramadan berpuasa, dah tahu tak boleh jadi ada yang tidak pernah berpuasa bertahun-tahun. Kalau tidak ada bulan Ramadan. Maknanya. Jadi nak beritahu disuruh diperintahkan juga. Kerana orang yang banyak lapuk ini menghasilkan takwa kepada Allah. Ia akan menghasilkan takwa. Dan orang yang banyak lapuk ini akan melahirkan kasih sayang pada orang lain. Tapi kalau orang tu banyak kenyang, dia lupa dah. Dan disebut di dalam hadis, orang yang banyak lapor, orang yang bergembira dekat negeri akhirat adalah orang yang banyak lapor di atas muka dunia. Orang yang terlalu banyak kenyang di atas muka dunia, dia adalah orang yang banyak lapor ke akhirat. Jadi moga-moga kita termasuk di kalangan orang yang kenyang dekat akhirat, dia banyak lapor atas muka dunia. Tapi bila duk fikir-fikir kenyang semua dia. Tak beli makanan pun apa, makanan macam-macam. Makanan apa kenyang. Jadi nak beritahu itu yang disuruh agar kita ini sentiasa ingat kepada Allah. Dan orang yang banyak lapor ni sebenarnya dia cepat ingat ke akhirat. Kalau dia mau kenyang semua dia makan pagi macam-macam jenis roti canai, roti telur, roti Arab makan. Makan hari tengah hari pula macam-macam pula. Makan nasi malam pula 3 rasa pula ikat. Maknanya itu ada 3. Kalau ada 5 bahan 5 rasa. Tapi setakat ni ada 3 saja. Jadi nak beritahu makan kenyang semua. Jadi makan kenyang ni lupa akhirat kita. Tapi orang yang banyak lapor ini, mereka itu cepat ingat kepada akhirat. Maka dikatakan di sini, tidak akan rasa kenikmatan beribadat ataupun tidak akan datang sesuatu nikmat dalam melakukan amal ibadat apabila penuh perutnya dengan makanan. Dan jika engkau gagahkan nafsumu atas yang demikian itu dan lawankan dengan bagai tipu daya, maka tiada ada bagi demikian itu lazatnya. Tak boleh juga. Maknanya dan manisnya. Dan kerana demikian itu, yang kerana banyak walaupun kita cuba, mana kita makan banyak tapi kita lawan nak sembahyang banyak. Dah jadi kok. Mana kita sembahyang banyak, malas terbangun juga. Maknanya makan banyak, dalam waktu yang sama kita pun ibadat banyak kok. Kita lawan pun nafsu malas beribadat. Ibadat banyak juga. Lepas tu kita pun berzikir juga banyak, nak lari daripada tipu daya. Tapi bila sampai makan banyak, dia tak jadi juga. Tak jadi juga. Sebab itu setengah-setengah guru yang betul-betul mentarbiyah anak muridnya, dia akan menjaga sampai kepada tahap makan pun dia jaga. Lepas tu dia tidak bagi makan, tadi makan banyak-banyak, makan sikit-sikit, berzikir makan sikit-sikit. Supaya apa? Supaya hati dia cepat ingat kepada Allah. Jadi sebab itu kadang-kadang kita berzikir dah, baca Quran, tapi tak jadi benda. Kita malas baca Quran, kita dah lawan. Kita malas sembahyang, kita lawan dah. Tapi tak jadi kesalahan. Sebab apa? Sebab tak tinggal satu lagi, makan. Lalu ulama kata, kalau kamu dah cuba lawan tipu daya syaitan pun, dan kamu dah cuba buat amal ibadat banyak pun, tapi hanya makan je banyak, maka biasanya baliknya tak boleh nak lawan juga. Sebab tu imam dahulu dia makan sedikit. Seorang ustaz saya tu, dia gemuk sikit. Dia selalu makan banyak. Dia pun kata, tak apa, Tok Guru makan banyak, ibadat kena banyak. Ibadat kena banyak. Rupanya dalam kitab ini baru dikatakan bahawa kalau makan banyak pun kadang-kadang tak boleh juga nak lawan. Jadi Imam Syafi'i ini orang yang selalu menjaga makan. Dia tidak makan, payah dia nak makan.
Dia sangat-sangat jaga makan. Jadi satu hari dia pergi rumah Imam Ahmad. Imam Ahmad ni anak murid dia. Jadi bila anak murid dapat tahu bahawa tok guru dia ni datang, dia gembira. Gembira lalulah dia pun sambutlah dengan makanan yang apa ni, yang lazat. Dia suruh anak dia masuk. Jadi Imam Ahmad ni akan sambutlah guru dia datang, gembira. Pergi tengok orang sakit. Jemaah kita juga dia sakit, yang lelaki lah. Sakitnya dia suruh mari, tengok. Tak apalah, ada masa marilah. Tengok malam ni mari. Malam tu letih sungguh, tak ingat langsung. Dia sedia dah makanan. Saya pun malam tu tidur awal, letih sangat tidur. Pagi esok baru teringat, kata nak pergi rumah. Pagi esok dia telefon. Bagi telefon kawan dia, kata ustaz kata nak mari, tak mari. Kata kita pun memang tak ingat lah kita bahagian. Dia kata dia sedia makanan. Macam mana keadaan dia? Tak boleh nak bangun lagi. Saya pun pergi malam tadi, terus boleh bangun. Isteri naik heran. Dia kata, ustaz 2-3 hari ni tak bangun-bangun. Mari ustaz terus bangun. Dia ada dua, sama ada terus bangun ataupun terus tidur. Dia ada dua. Sama ada terus bangun ataupun terus tidur. Terus bangun, dah lama balik hari ni jatuh balik, tidur balik, Allah. Jadi Imam Ahmad ini dia pergi rumah. Imam Syafi'i pergi rumah Imam Ahmad. Lalu dikatakan bahawa Imam Ahmad ini dapat tahu, lalu Imam Ahmad pun masuklah makanan yang sedap-sedap. Makanan dia sedap, bubur surga biasanya. Mana makanan yang sedap-sedap. Jadi dalam keadaan macam itu, makanlah makanan yang sedap-sedap. Kita kepada Imam Asy-Syafi'i. Lalulah Imam Syafi'i pun makan. Jadi dia pun makanlah depan Imam Ahmad. Makan. Jadi bila dihidang makanan sedap-sedap, lalulah Imam Syafi'i makan banyak. Bila makan banyak, heranlah anak murid dia. Mana yang Tok Guru makan banyak? Biasa Tok Guru sedangkan cakap, jangan perut, jangan apa ni? Jangan makan banyak-banyak. Tapi tak apa masa Tok Guru tu yang makan banyak. Maknanya dalam keadaan macam tu. Lalulah Imam Syafi'i pun makan banyak-banyak. Bila Imam Syafi'i makan banyak-banyak, lalu anak murid dia pun rasa heran. Anak dia pun rasa heran. Lepas daripada itu Imam Syafi'i pun tidur pula. Lepas daripada tidur, terus Imam Syafi'i bangun sembahyang. Biasa kan tidur, lepas tidur habis sembahyang baru sembahyang. Dia tidur sembahyang. Jadi bila tengok Tok Guru buat benda pelik ni, tak wani nak tegur. Tok Guru buat ni, sebab saya heran. Lalu bincanglah anak tadi, anak mengajar anak beranak tadi, anak Imam Ahmad dengan ayah dia. Tanya, mana ni Imam Syafi'i ni, dia ni tidur makan banyak, tidur pula sembahyang pula. Dalam mazhab dia, kalau orang tu tidur batal wuduk nak ambil sembahyang, dia terus sembahyang juga. Kata Imam Ahmad, aku tengok pun gitu juga. Kita wali orang tanya, warna ni dua pelik kan. Sekali tu ditanya jugalah. Kata Imam Syafi'i mengatakan bahawa dia makan banyak. Sebab apa makan banyak? Sebab makanan, dia kata sudah lama aku tidak makan. Aku menjaga makan, payah nak makan. Aku betul-betul tengok, tiba-tiba makanan ini datang daripada Imam Ahmad. Orang yang barakah, orang yang alim, orang yang baik. Daripada, maka aku pun makanlah. Bila aku makan, aku tahu makanan Imam Ahmad ini makanan yang berkat. Maka aku makan banyak-banyak supaya banyak berkatnya. Jadi kalau orang tanya kenapa makan banyak, supaya banyak berkatnya. Maknanya. Jadi kita mazhab Syafi'i kan. Jadi sebab itulah kita tengok ramai yang makan banyak-banyak. Yang pertama mazhab Syafi'i, yang kedua untuk mencari barakah. Lalu apabila makan banyak, lalu mengantuk. Bila mengantuk, biasalah mengantuk. Tengah kuliah pun mengantuk, tengah baca, tengah mendengar khutbah pun mengantuk. Maknanya mengantuk saja. Sebab apa? Sebab mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i.
Lalulah ditanya Imam Syafi'i, dah lepas kamu makan ni kamu tidur. Sedangkan imam-imam ini orang yang kurang tidur. Kata Imam Syafi'i, aku tidak tidur walaupun kamu tengok aku tidur. Oh begitu, rupa-rupanya yang tidur itu tidak tidur. Lalu katanya tidak tidur, aku tidak tidur. Habis itu tidak tidur, apa yang kamu buat? Aku memikirkan tentang masalah agama. Jadi dalam aku duduk itu aku dapat selesaikan 1000 masalah agama. Itu Imam Syafi'i. Dan kita mazhab Syafi'i. Maka orang yang tidur ini rupanya tidak tidur. Dia memikirkan masalah agama. Sebab itu seorang guru yang bermazhab Syafi'i tidak akan melarang anak muridnya tidur. Kerana sudah tahu bahawa ia adalah anak murid Imam Syafi'i belaka. Lalulah bangun terus sembahyang. Bangun terus sembahyang sebab tidak batal wudu, sebab tidak tidur. Tidak tidur. Maka bila tidak tidur, maka tidak batal wudunya. Baik. Maka dia kata tiada demikian ibadat lazat dan manisnya, dan tidak akan dapat rasa kelazatan ibadat dan manisnya. Dan kerana demikian itu, kata Khail, jangan engkau tamak dengan manis ibadat serta banyak makan. Jangan kau tamak, maknanya jangan kau haraplah kamu nak mani ibadat tapi kamu banyak makan. Jangan haraplah dapat mani ibadat. Jangan haraplah jadi sedap beribadat dalam waktu yang sama sedap makan. Kata Khail. Kata Khail ni kata setengah daripada ulama. Dan mana ada bercahaya pada diri yang tiada ibadat. Kalau orang tu tidak beribadat, maka tidak akan ada cahaya pada dirinya. Maknanya. Dan tetapi pada ibadat dengan tiada lazat dan tiada manis, dengan tiada ibadat yang tidak lazat dan tidak manis, tidak akan memberi cahaya pada diri. Maknanya orang yang beribadat rasa hatinya cahaya, akan ada cahaya di dalam hatinya. Yang pertama, ibadat dia ini menenangkan hati dia. Maknanya. Yang kedua, dia merasa seronok dalam ibadat. Sebab Imam Sayyidina Ali kata, kalau kamu nak mencari keseronokan itu ada dalam ibadat kepada Allah Ta'ala. Jadi nak beritahu, maknanya orang yang melakukan amal ibadat, kalau ibadat itu memberi cahaya kepada dia, dia akan tenang hatinya. Tenang hatinya tenang, dan ibadat dia tadi akan menjadi lebih seronok, dan ibadat dia ini dapat mencegah daripada perkara maksiat, mungkar dan keji. Dan ibadat dia menyebabkan akhlak dia semakin baik, menjadi baik. Jadi nak beritahu, dengan ibadat tadi menunjukkan ibadat dia ni ada kemanisan. Tapi kalau dia banyak makan, inilah yang menghalang daripada merasa lazat dan manis beribadat kepada Allah. Bagi orang yang lazat beribadat, Masya Allah, mereka boleh sembahyang banyak. Salah seorang daripada guru saya, alhamdulillah saya sempat belajar dengan dia. Dia ini kata sahabat saya, tuan guru kita ini, kalau dia bangun malam, kalau dia start sembahyang, kalau dia sembahyang pukul 1 pagi, dia akan berhenti subuh. Banyak beribadat dia tak rasa letih. Dia benda rasa dah lazat. Macam orang bersukan lah. Kalau orang bayi bersukan 2 jam main bola pun tak ada apa. Maknanya dah bersukan. Kalau orang tu dah rasa lazat tengok cerita kus-kus Fatah Hidil Pagahin, maknanya tengok nama pun tak apa. Sahabat saya dahulu, masa saya dulu sama-sama belajar, dia tengok CD tu CD dia kus-kus Fatah Hidil. Benda bermakna pun. Sampai saya pun jadi tahu cerita dia. Dia tengok 3 CD. Dia start pukul 12, berhenti subuh. Kuat ibadat. Sampai kita tidur, bangun dia, berapa kali menangis, cerita sedih. Kita sedih dengan dia menangis. Allah faham dia. Tak ada terjemahan, tapi dia boleh faham. Lepas tu boleh cerita. Bukan sekali tengok, 2-3 kali menghayati. Kata tak rasa lama, kejap je. Tengok tak kejap dengan subuh tu. Sebab apa? Sudah merasa kelazatan kus-kus Fatahih. Rasa lazat. Tapi kalau orang dah rasa lazat beribadat, memang dia tak terasa. Mayang sampai pagi pun dah ada apa-apa. Sebab apa? Sebab rasa lazat. Tapi kalau orang tidak rasa lazat,
Semayang 2 rakaat pun rasa berat, dia rasa malas dia nak melakukan amal ibadat. Ini menandakan bahawa tidak merasa lazat lagi. Jadi di antara apa yang menyebabkan semayang itu tidak lazat, di antaranya adalah boleh jadi kerana terlalu makan yang banyak. Katanya kalau kamu makan banyak, nascaya kamu tidak akan dapat merasai kenikmatan ataupun kelazatan dalam melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala. Maka jangan harap dia kata makan banyak dapat bercahaya amal ibadat. Kata Ibrahim bin Adham, bersahabatku kebanyakan rijalullah Ta'ala, jadi dengan orang-orang yang ahli Allah. Rijal ni lelaki-lelaki Allah, maknanya orang-orang yang ahli ibadat lah. Di dalam Jabal Lubnan, Jabal ni bukit, ataupun pegunungan, boleh juga. Jabal Lubnan, Lubnan dekat negara Lubnan lah. Maka adalah mereka itu berwasiat akan daku. Mereka itu siapa? Rijalullah. Berwasiat akan daku kepada Ibrahim bin Adham, apabila engkau kembali kepada abna'ud dunia, kepada anak-anak dunia, ahli-ahli dunia, maka ajarkan olehmu akan mereka itu, ajarkan mereka itu 4 perkara. Katanya, ajar mereka itu 4 perkara. Kata olehmu bagi mereka itu, beritahulah kamu wahai Ibrahim bin Adham kepada mereka itu, abna'ud dunia, ahli-ahli dunia. Abna' itu anak-anak dunia, ahli-ahli dunia lah. Barang siapa banyak makan, tiada dapat lazat ibadat. Beritahu kepada dia, siapa yang banyak makan, dia tidak akan rasa nikmat dalam melakukan ibadat kepada Allah kalau dia banyak makan. Dan yang kedua, barang siapa yang banyak tidur, tiada dapat di dalam umurnya itu barakah, maka umurnya tidak barakah. Kalau banyak tidur, habis masa gitu. Sebab umur kita ini hendaklah diisi dengan perkara yang baik. Umur kita ni, jadi habis masa kita begitu saja. Kalau dihitung tidur kita banyaknya tidur, masa kita hidup tak lama mana sebenarnya. Walaupun kita kata orang itu umurnya 60 sudah meninggal dunia, tapi hakikatnya dia tak rasa dia hidup 60. Campur tidur apa tahu. Tak tidur lagi. Dah tolak tidur berapa tahun? Boleh jadi umur dia 60 tahun, boleh jadi tidurnya 20 tahun. Boleh jadi, saya tak kira. Adapun 30 tahun. Dah 30 tahun dia hidup tu, dia isi dengan apa? Diisi dengan apa? Jadi dah rugi dah. Orang lain yang kurang tidurnya itu, dah sedikit tidur, dah banyak boleh isi. Mana kalau orang tu tidur 4 jam ataupun 3 jam, sebelum pada tu banyak dia boleh isi dah dengan perkara-perkara yang baik. Perkara yang baik. Maka hilang barakah umur. Maka sebab tu kita nak ada umur kita ni biar ada barakah. Dengan arti kata masa ataupun umur yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita rasa nak buat kebaikan. Rasa nak buat kebaikan, rasa sudah rugilah masa kita selama ini. Dan barang siapa yang menuntut redha manusia, kalau kamu buat sesuatu perkara untuk kamu mendapat redha manusia, biar orang kasih pada kamu, redha pada manusia, biar kamu buat ni, apa manusia pandang aku, apa manusia tengok pada aku, maknanya maka jangan nanti akan redha Tuhan. Jangan harap kamu untuk mendapat redha daripada Allah. Lalulah dikatakan bahawa sesiapa yang ingin mencari redha manusia, nanti manusia akan redha pada kamu. Tetapi Allah Ta'ala tidak redha kamu. Dan satu hari nanti, bila Allah Ta'ala tidak redha, nanti manusia yang redha pada kamu, suka pada kamu, jadi tak suka kepada kamu. Tetapi kalau kamu ingin mencari redha Allah, manusia tidak redha pada kamu. Pilihlah yang mana satu. Kalau kamu nak cari redha Allah, manusia tak redha kamu. Tapi kalau kamu cari redha manusia, manusia redha kamu, Allah pula tak redha. Maka setiapa yang mencari redha Allah, Allah Ta'ala redha pada dia, manusia tidak redha pada dia. Dan nanti suatu hari nanti, bila Allah Ta'ala sudah redha kepada kamu, manusia yang tidak redha, yang tidak suka kepada kamu akan suka balik pada kamu. Dia akan jadi macam tu. Inilah kata-kata ulama memberi panduan kepada kita. Memang akan jadi gitu. Dan kalau kita cari redha manusia, manusia redha, satu hari nanti dia akan benci balik kita. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala benci dia. Bila Allah Ta'ala benci, nanti orang lain pun akan jadi benci juga.
Bila Allah Ta'ala redha, dan orang lain pun akan redha juga. Maka kalau kamu nak cari redha Allah, maka kamu kenalah betul-betul ikhlas kepada Allah Ta'ala. Jangan cari redha manusia. Kemudian dikatakan lagi, barang siapa yang membanyakkan perkataan dengan yang sia-sia, yakni siapa yang banyak bercakap dengan perkara yang sia-sia. Perkara yang sia-sia ini adalah perkara yang tidak memberi manfaat untuk akhirat. Kalau perkara itu tidak memberi manfaat kepada akhirat, itu sudah dikira perkara yang sia-sia. Mesti kalau boleh kita bercakap ya perkara yang memberi manfaat kepada akhirat. Itulah perkara yang baik-baik. Maka dikatakan di sini, kalau dia tu banyak bercakap yang sia-sia dan mengumpat-umpat, maka tiada keluar daripada dunia atas agama Islam. Dia ini mati dalam keadaan orang yang tidak sempurna Islamnya, tak jatuh kafir, dan boleh jadi juga. Sehingga kan dikatakan sahabat Nabi yang sudah berjihad fisabilillah, mati syahid, Nabi kata belum tentu lagi mati syahid, kerana dia ini boleh jadi ada cakap perkara yang sia-sia. Itu sahabat Nabi. Sahabat Nabi nak cakap apa zaman dia? Dia kuat cakap bak khema, gitulah. Kita macam-macam ada ni. Cakap bak internet, bak kereta, bak tu macam-macam boleh cakap. Maknanya. Jadi sabit kita bercakap sia-sia nanti akan keluar. Mati kita dalam keadaan orang yang belum lagi sempurna imannya kepada Allah. Menyebabkan kita ni takut tak lepas kita di sisi Allah Ta'ala. Sebab tu dalam hati kita kena ada rasa takut, gelisah. Biar kita rasa gelisah sama dengan dosa yang telah kita lakukan. Maka dikatakan bahawa kalau bercakap perkara yang sia-sia, tak selamat kita. Mendapat perkara yang tidak selamat. Yang pertama, banyak makan. Ini pun tidak selamat ibadat kita. Apabila banyak makan. Yang kedua, tidak selamat banyak tidur. Kerana bukan orang Islam itu orang yang banyak tidurnya. Kecuali sakit tu tak kira lah. Kalau sakit tu memang tidur semua, itu tidak mengapa sebab dia sakit. Yang kedua, banyak tidur. Ini pun kurang selamat juga, kerana Allah Ta'ala beri masa untuk tidur, tapi untuk kita melakukan amal ibadat. Tidur itu untuk kerehatan. Jadi jangan pula sampai tidak tidur, sampai keletihan sangat sampai tidak tidur. Maknanya banyak tidur pun kurang memberi kebaikan kepada kita apabila banyak tidur. Yang ketiga, kalau kita ini masih lagi mencari redha manusia ataupun tidak ikhlas, kurang ikhlas ibadat kita, maka bila kurang ikhlas, tidak elok lagi kita dengan Allah. Dan yang keempat, terlalu banyak berkata yang sia-sia, menyebabkan kita tidak selamat, dibimbangi apabila kita keluar, belum lagi benar-benar duduk di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan daripada Sahal rahimahullahu ta'ala, wallahu a'lam. Sambung akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma warzuqna 'ilman nafi'an warzuqna fahman tayyiban. Allahumma ya Allah, habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa qarrib ilaina al-kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna minal rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.
جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا. يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوض ري، أنت هاد وصفي. يا حبيبي يا محمد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يرتوي بالحب قلبي، حب خير رسل ربي، من به أبصرت دربي. يا شفيعي يا رسول الله، أيها المختار فينا، زادنا الحب حنينا، جئتنا بالخير دينا، يا ختام المرسلين، يا حبيبي يا محمد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات